Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat PDPR untuk unit ke-15 dan merupakan tajuk yang terakhir untuk pendidikan moral tingkatan 2. Selepas kita habis saja hari ini bukan bermaksud kita akan habis untuk sesi PDPR. Kita akan buat ulang kaji. Okey, untuk hari ini ada lain sikit. Kita tak ada nota pintar sebab nota pintar kita dah beri minggu lepas. Okey, cikgu terus saja pergi kepada sambungan daripada unit 15, iaitu sumbangan badan bukan kerajaan untuk melindungi hak wanita pengguna OKU dan pekerja. Kalau kita ceritakan sumbangan bukan kerajaan bermaksud adalah persatuan-persatuan NGO, non-government organisation. Dekat Malaysia ada beberapa persatuan NGO. Yang pertama adalah Persatuan Orang Pekak Malaysia, mungkin salah satunya. Persatuan Pertolongan Wanita, Persatuan Pengguna Malaysia dan MTUC. Itu adalah semua di antara persatuan-persatuan NGO ataupun bukan kerajaan. Okey, bagaimana? Apakah sumbangan dia bagi melindungi? Okey, kita tengok yang pertama tentang sumbangan MTUC kepada kesatuan, kepada pengguna yang pertama. Okey, untuk membela nasib pekerja dalam isu seperti penyelarasan gaji, pampasan, pemecatan pekerja tanpa sebab yang munasabah. Ini adalah NGO yang melindungi. Sebab itulah bila ada apa-apa kita pihak majikan tak boleh sebarang sekarang ni. Sebab kita ada MTUC untuk melindungi semua hak-hak pekerja. Hak-hak pekerja ni merujuk kepada semua orang yang bekerja, tak kira di dalam mana pelbagai sektor lah. Tak kira sektor perkilangan, peladangan dan sebagainya. Kemudian kita tengok yang kedua, yang sumbangan untuk melindungi kaum wanita pula, Pertubuhan Pertolongan Wanita, WAQ. Kalau anak-anak boleh rujuk, ia berjuang untuk melindungi hak wanita, khususnya keganasan seksual ke, sama ada emosi ataupun fizikal terhadap wanita. Kemudian kita tengok Persekutuan Orang Pekak Malaysia, MFD, yang menyediakan program pembangunan komuniti dan khidmat kaunseling untuk orang-orang pekak. Orang-orang ini diberi perlindungan. Dan terakhir adalah FOMKA ataupun Persatuan Pengguna Malaysia, memperjuangkan hak pengguna di Malaysia. Itu antara 4 persatuan yang perlu anak-anak tahu. Kemudian peranan sebagai rakyat Malaysia. Okey, kita boleh memainkan peranan untuk melindungi hak-hak terhadap wanita pengguna OKU dan pekerja. Dan peranan kita sebagai rakyat Malaysia adalah untuk melaksanakan kewajipan untuk membantu golongan yang memerlukan, sepertinya OKU dan wanita. Kita tak boleh biarkan golongan-golongan ini adalah golongan yang lemah dan wajib dan mesti kita bantu. Menghormati hak, ini peranan kita sebagai rakyat Malaysia dengan menghormati hak wanita pengguna OKU dan pekerja. Sebab itulah kita ada badan NGO, dia akan melindungi hak-hak kita, NGO, non-government organisation. Kemudian kita ada badan-badan kerajaan pun sama juga akan melindungi. Melibatkan diri dalam aktiviti atau program kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk melindungi hak. Okey, itu adalah peranan rakyat Malaysia. Membuat aduan sekiranya mengetahui penderaan dan diskriminasi dilakukan terhadap golongan wanita dan OKU. Itu adalah peranan kita. Kalau kita tahu ada jiran sebelah kita didera, umur
Tak kira lah umur dia daripada 4 tahun hinggalah 26 tahun ataupun mungkin 50 tahun, kita tahu ada penderaan, kita wajib menghubungi ke menghubungi ataupun membantulah, itu peranan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan terakhir, membuat laporan sekiranya ternampak penipuan yang dilakukan oleh peniaga kepada pengguna. Itu adalah di antara peranan kita sebagai rakyat Malaysia. Ada 5 saja. Sehubungan itu, semua pihak hendaklah mengamalkan nilai hormat, kasih sayang, keberanian, bertanggungjawab dan kesederhanaan dalam memastikan semua hak ini dilindungi dan dihormati secara berterusan. Itu sahaja yang untuk hari ini. Objektifnya adalah kita tahu apakah sumbangan badan NGO, kemudian peranan kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.